رمضان ليتك دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman wa fahman wa 'amalan. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw adlima aw udlama aw azilla aw uzalla أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada penonton-penonton yang bersama dengan saya pada live pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama lagi berkongsi ilmu, berkumpul sama-sama dan juga kira berkomunikasi lah rasanya kan. Berkomunikasi antara satu sama lain kan. Saya dengan cakap, tuan-tuan dan puan-puan boleh berkomunikasi dengan cara tanya soalan ataupun bagi komen pada selama 6 siri sudah, alhamdulillah. Ini ialah siri yang ke-6 daripada Daurah Ramadan 1443 Hijrah bersamaan dengan 2022 Masihi. Alhamdulillah. Pada siri yang lepas, siri yang ke-5, Jumaat yang lepas, kita sudah membincangkan tentang syarat-syarat wajib berpuasa. Tentang syarat-syarat wajib berpuasa yang di mana saya dah kongsikan sebanyak 5 syarat. Sebanyak 5 syarat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Norita Hassan kerana mengikuti live kita pada pagi ini. Jadi pada siri yang lepas saya dah kongsi 5 syarat wajib. Apakah maksudnya? Maksudnya barang siapa yang menemui 5 syarat ini pada diri dia, maka ketika itu dia wajib untuk berpuasa. Khususnya wajib untuk berpuasa pada Ramadan tahun inilah insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kemampuan dan juga peluang untuk kita sama-sama menunaikan puasa di bulan Ramadan ini juga insya-Allah. Baik, banyak-banyakkan doa. Banyak-banyakkan doa insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah pada siri yang ke-6 ini, pada pagi Selasa ini insya-Allah kita akan teruskan pada bab yang keempat. Pada bab yang keempat iaitu mengenai rukun-rukun berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat Syah Fifi. Ceria pagi ni alhamdulillah. Kan? Moga-moga lebih ceria lagi dengan kita menuntut ilmu insya-Allah. Baik. Insya-Allah pada siri yang ke-6 ini saya akan berkongsi daripada kitab seperti biasa, kitab Fiqh Puasa dan I'tikaf yang merupakan terjemahan daripada kitab Al-Aham Mukhtasar At-Taqrira As-Sadidah. Saya akan gunakan kitab ini dan juga insya-Allah hari ini kita akan membincangkan mengenai bab yang keempat iaitu rukun-rukun berpuasa. Alhamdulillah. Baik. Jadi tanpa melengahkan masa saya masuk pada kitab insya-Allah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi wa bi asrarihi fid darain amin. Qala bab yang keempat rukun-rukun puasa. Jadi selepas daripada kita dah bincangkan syarat sah, kita bincangkan syarat wajib, insya-Allah kita akan masuk pula pada rukun-rukun berpuasa. Jadi pada siri yang ketiga tak silap saya ataupun siri yang keempat saya dah membincangkan perbezaan antara syarat dan rukun. Perbezaan antara syarat dan rukun. Dua-duanya ada persamaan,
Syarat sah dan juga rukun, dua-duanya ada persamaan. Apakah persamaannya? Kedua-duanya ialah ma la budda minhu. Benda yang tak nak mesti kena ada ketika seorang tu berpuasa. Cuma bezanya ialah seperti yang saya dah jelaskan, syarat ini ialah benda yang selalunya di luar daripada ibadah tersebut. Benda yang di luar daripada ibadah tersebut. Contohnya apa? Kita ambil contoh daripada syarat-syarat sah. Contohnya macam Islam, berakal, bersih daripada haid dan nifas, dan juga mengetahui tentang hari yang dibenarkan berpuasa. Ini semua luar daripada ibadah berpuasa itu sendiri. Adapun nanti insya-Allah pada bab yang seterusnya ini, rukun-rukun pula dia sama juga, dia ialah perkara yang wajib dan juga mesti ada ketika berpuasa, dan juga dia sebahagian daripada ibadah berpuasa. Sebahagian daripada ibadah berpuasa. Sama juga, kalaulah seseorang itu dia berpuasa dan juga dia hilang rukun-rukun ini, ataupun dia tidak menepati rukun-rukun yang kita akan sebut lepas ni, maka puasa dia tidak sah. Dia tinggal rukun, dia tinggal syarat-syarat sah, puasa dia tak sah. Dia tinggal rukun-rukun pun puasa dia tidak sah juga. Jadi ini kita kena pastikanlah. Jadi nanti insya-Allah, nanti moga-moga nanti tuan-tuan dan puan-puan yang ikuti live ni kan, dia nak puasa pada bulan Ramadan, nanti dia cek dulu, aku ni cukup tak syarat sah berpuasa, aku ni cukup tak syarat wajib puasa, aku ni wajib ke tak puasa, apa tu cukup tak rukun-rukun aku. Jadi itulah insya-Allah harap-harap buah daripada live kita sepanjang dah 6 siri ini insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puan Zulaika. Baik. Jadi kita masuk. Rukun puasa ada 2 sahaja. Senang saja. Rukun puasa hanya ada 2. Bukan macam solat. Solat ada 13 rukun. Ada yang kata 14 rukun, ada kata 15 rukun, pening kepala. Puasa hanya ada 2 rukun sahaja. Ada pendapat yang mengatakan ada rukun yang ketiga, tetapi itu kita boleh kita ambil yang 2 sahajalah. Kita ambil yang 2 sahaja, lebih senang hendak faham dan juga lebih senang bagi orang yang baru ataupun hanya hendak mengulang kaji mengulang kaji tentang berpuasa lah. Mengulang kaji tentang berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Apakah rukun yang pertama? Rukun yang pertama ialah niat. Kerana apa? Kerana berdasarkan kerana niat ini ialah dia satu elemen yang penting dalam ibadah-ibadah dalam Islam. Nanti kita akan tengok kan, kalau kita tengok ibadah-ibadah lain, rukun perlu niat, puasa perlu niat, haji perlu niat, dan juga lain-lain. Jadi niat ini memang ialah satu elemen yang sangat penting dalam ibadah Islamiyah. Baik. Sama ada puasa fardu atau sunat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang terjemahannya ialah setiap amalan bergantung kepada niat. Setiap amalan itu bergantung kepada niat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Termasuk juga amalan berpuasa. Jadi nak tahu sah ke tidak sah puasa itu, kita tengok adakah dia berniat untuk berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga nanti insya-Allah kan, dalam bab ini juga kita akan tengok apakah contoh bagi niat yang sempurna dan juga apakah benda yang perlu diniatkan ketika hendak berpuasa. Tak cukup dengan kita hanya bersahur sahaja. Tak cukup dengan kita bangun sebelum subuh, makan, lepas tu itu dikira niat. Tak, itu bukannya dikira niat. Nanti insya-Allah pada bab ini juga dia akan beritahu, penulisnya akan beritahu apakah benda yang perlu diniatkan dan juga apakah contoh niat yang sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian apa lagi kata penulis rahimahullah, hafizahullah afwan, diwajibkan berniat pada setiap hari. Diwajibkan untuk berniat setiap hari bagi bulan Ramadan. Dalam mazhab Asy-Syafi'i 30 hari berpuasa, maka 30 kalilah kena berniat. 30 hari berpuasa, maka 30 kalilah kena berniat. Dalam mazhab Syafi'i mewajibkan seseorang itu apabila dia hendak berpuasa, dia kena berniat bagi setiap hari dia berpuasa.
Jadi setiap hari dia kena berniat. Setiap malam sebelum hari yang dia berpuasa itu, dia kena berniat untuk berpuasa. Ini ialah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana apa? Kerana mazhab Asy-Syafi'i mengatakan, ataupun ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawasanya setiap hari berpuasa dalam bulan Ramadan ini ialah ibadah mustaqillah. Ialah ibadahnya yang tersendiri. Ialah ibadah yang tersendiri. Dia bukannya ibadah yang bercantum-cantum. Dia bukannya seperti solat. Dia bukannya seperti solat. Contohnya kan. Contohnya nanti insya-Allah pada pukul 1.30 nanti kita akan solat zuhur. Adakah kita perlu berniat bagi setiap rakaat? Tak perlu. Kerana apa? Kerana 4 rakaat ini walaupun dia nampak macam 4 perbuatan yang berbeza, tapi dia dicantum-cantumkan. Dia dicantum-cantumkan. Kan? Rakaat pertama baru terus bangun, rakaat kedua terus bangun, rakaat ketiga terus bangun, rakaat keempat. Jadi ketika itu solat zuhur contohnya hanya perlukan satu niat. Adapun puasa di bulan Ramadan, contohnya insya-Allah, contohnya macam puasa, kita puasa 30 hari. 30 hari itu ialah 30 puasa ataupun 30 ibadah yang berbeza. Kerana apa? Kerana 30 puasa tersebut, 30 hari berpuasa tersebut, dia diasing-asingkan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Betul tak? Kita contohnya hari pertama Ramadan tu kita berpuasa, nanti maghrib tu kita berbuka. Kan kita makan, kita minum, kan kita pergi mengeteh, dekat kedai mamak, kan kita pergi kita korek hidung ke, kita korek telinga ke, dan juga lain-lain. Kan kita buat benda-benda yang batalkan puasa. Lepas tu esok hari kita sambung balik, kita mulakan puasa pada hari yang kedua pula. Jadi ini menunjukkan bahawasanya puasa hari pertama bukan puasa hari kedua. Puasa hari kedua bukan puasa hari ketiga. Dia berbeza-beza, dia tercerai-cerai. Dia tercerai-cerai. Jadi puasa pada satu hari itu ialah ialah ibadah yang tersendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itulah setiap kali berpuasa perlu niat yang baru pada malam sebelumnya itu. Nanti insya-Allah kita akan jelaskan insya-Allah. Baik. Jadi berbezalah dengan kalau kita tengok kalau kita dengar orang-orang kata cukup dengan satu niat sebulan sahaja, itu bukan dalam mazhab Syafi'i. Itu bukan dalam mazhab Syafi'i. Tetapi nanti kita akan jelaskan juga, tapi kita jelaskan sekaranglah. Tetapi disunatkan juga, ulama-ulama Asy-Syafi'iyah meletakkan hukum sunat juga untuk kita berniat puasa sebulan juga. Faham ya? Memanglah dalam mazhab Syafi'i mewajibkan niat setiap hari, kan? Bukannya seperti mazhab Maliki yang boleh berniat sebulan sahaja terus. Walaupun begitu, kita diperintahkan untuk niat setiap hari, tetapi sebagai langkah berjaga-jaga, para ulama Asy-Syafi'iyah meletakkan hukum sunat untuk kita berniat juga puasa sebulan. Sunat juga untuk kita berniat puasa sebulan sebagai taklid bagi mazhab Imam Maliki dalam masalah ini. Supaya apa? Supaya nanti contohnya lah, kan, ada seorang tu dia dah niat setiap hari, lepas tu dia niat sebulan, lepas tu dia cuba untuk niat setiap hari. Tiba-tiba hari yang ke-10 contohnya dia terlupa untuk niat. Na'udzubillahi min zalik. Kan, dia balik kerja dia penat sangat ke, kan, tertidur terus, bangun-bangun dah subuh contohnya. Solat tarawih, solat isyak aja, solat tarawih tinggal. Penat sangat. Jadi dia terlupa untuk niat. Jadi ketika itu, walaupun dia terlupa untuk niat, tapi insya-Allah puasa dia sah juga menurut mazhab Maliki dengan syarat bahawa dia niat taklid. Dengan syarat bahawa dia niat taklid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kesimpulannya, saya buat kesimpulan bagi senang lagi. Mazhab Syafi'i mewajibkan untuk berniat setiap hari, jadi kita kena cuba untuk berniat setiap hari. Tetapi sebagai langkah berjaga-jaga, kita disunatkan untuk berniat puasa sebulan terus sebagai langkah berjaga-jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dengan syarat ketika kita kita niat puasa sebulan ini, kita berniat untuk taklid atau mengikut mazhab Maliki. Tapi ini kena jaga-jaga sikit. Saya kena tambah sikit lah. Soalnya kena jaga-jaga. Saya takut nanti bagi informasi sekerat-sekerat nanti masalah. Masalah niat sebulan mazhab Maliki, dia ada syaratnya juga dalam mazhab Maliki. Iaitu kalaulah seseorang itu dia
terhenti puasa dia, contohnya perempuan kena haid, datang haid, ataupun dia ada seorang tu dia sakit, dia tak berpuasa, ataupun dia sengaja tak berpuasa contohnya lah. Senang kata terberhenti amalan puasa dia disebabkan sakit ke, haid ke, tak kisahlah apa pun sebabnya, terhenti amalan berpuasa. Ketika itu dia kena memperbaharui niat sebulan tersebut. Ini kena jaga-jaga. Ramai orang tak tahu ni. Orang tahu tentang niat sebulan taklid bagi mazhab Maliki. Tetapi kalaulah niat tu, kalaulah puasa itu terhenti, kan, perempuan contohnya perempuan kan. Selalunya perempuan lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia dah niat sebulan dah, kan, lepas tu dia pun puasa, kan. Dia niat sebulan tu sebagai berjaga-jaga. Dia mazhab Syafi'i, dia niat juga setiap hari puasa. Tiba-tiba hari ke-10 dia datang haid contohnya. Lepas tu dia bersih contohnya hari yang ke-15 contohnya lah. Ketika itu kalaulah dia, lepas tu dia kena puasa balik lah. Dia kena wajib puasa balik. Kalaulah dia nak beramal lagi dengan niat puasa sebulan tu, dia kena niat yang baru, puasa sebulan. Sebabkan dia telah terhenti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terhenti puasa dia pada hari ke-10 sebabkan dia datang haid. Jadi ini kena berjaga-jagalah. Ini kena berjaga-jaga. Harap faham. Kalau tak faham, boleh cari komen. Kan, nanti insya-Allah saya akan cuba untuk jelaskan lagi semula. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini kena jaga-jagalah. Ini kena jaga-jaga. Sebab itulah kita apabila kita hendak melakukan satu ibadah, kita perlu melakukannya dengan ada ilmu, dengan menuntut ilmu. Bukannya kita ikut tanpa ilmu. Jadi inilah kelebihan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai live pada pagi ini. Sebabkan kita dapat sama-sama menambah dan juga menimba ilmu. Alhamdulillah. Moga-moga Allah SWT jadikan kita daripada golongan-golongan yang menuntut ilmu dan juga diangkat darjat, insya-Allah, amin. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita sambung lagi dalam kitab ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian apa lagi kata penulis rahimahullah, hafizahullah, perbezaan antara niat puasa fardu dan niat puasa sunat. Puasa ni ada puasa yang fardu dan juga ada puasa yang sunat. Tetapi niat itu dia ada beza sikit. Kan, niat puasa fardu dia lebih berat berbanding dengan niat untuk puasa sunat. Apakah beza dia? Kita akan tengok nanti insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kata penulis? Yang pertama saya akan baca niat puasa fardu. Itulah saya akan baca itulah side by side lah, supaya dapat tahu dia punya bezaan dia. Niat puasa saya akan baca niat puasa fardu, lepas tu nanti saya akan baca niat puasa sunat insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama niat puasa fardu. Masuk waktunya daripada terbenam matahari sehingga terbit fajar dan diwajibkan berniat pada waktu malam, iaitu dinamakan sebagai tabyid. Tabyitun niyah. Tabyitun niyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Jadi bilakah contohnya kita dah nak puasa bulan Ramadan nanti, bilakah kita kena berniat untuk berpuasa? Apakah masa dia ataupun apakah tempoh waktunya? Tempoh waktu berniat untuk puasa esok hari contohnya ialah bermula dengan terbenam matahari, iaitu masuknya waktu maghrib. Kemudian berterusan masa untuk berniat itu sehinggalah terbit fajar sadiq. Tulu'ul fajr sadiq. Terbit fajar sadiq. Senang kata masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh. Imsak boleh makan lagi. Kan, cuma imsak itu ialah masa untuk kita berjaga-jaga supaya kita tidak langgar sampai masuk waktu subuh lah. Jadi imsak boleh, tak masalah. Imsak kita boleh berhenti. Tapi sebenarnya penamat dia ialah terbit fajar sadiq, iaitu masuk waktu subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah masa untuk berniat. Kena berniat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena berniat lepas terbenam matahari ataupun sudah terbenam matahari dan juga sehinggalah terbit fajar sadiq. Jangan berniat ketika subuh. Dengar azan subuh baru nak niat, tak sah. Dia kena sebelum daripada azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man lam yubayyiti as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Apa sabda Rasulullah SAW? Man lam yubayyiti as-siyama, barang siapa yang tidak memalamkan niat berpuasanya qabla al-fajr, sebelum daripada terbitnya fajar sadiq, fala siyama lahu, maka tiada puasalah baginya. Maka tiada puasalah baginya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini adalah dalil bagi kewajipan untuk berniat bagi setiap malam. Ini adalah dalil bagi kewajipan untuk berniat setiap malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jadi kalaulah tuan-tuan dan puan-puan nak lebih selamat, boleh saja terbenam je matahari, dengar je azan maghrib, terus niat untuk esok. Tak ada masalah. Terbenam je matahari, masuknya waktu maghrib, terus niat untuk esok. Boleh untuk berniat berpuasa untuk esok hari walaupun sebelum kita berbuka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengar azan maghrib, dia tak buka dulu, dia terus niat. Lepas tu baru dibuka. Sah tak niat itu? Sah, tak ada masalah. Sebabkan dia berlaku selepas daripada masuk waktu maghrib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, faham ya? Kalau tak faham boleh tanya, insya-Allah. Apa lagi yang penting ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi gitulah. Dan juga, okey, ini penting. Dan juga niat untuk hari esok itu tidak terbatal dengan melakukan perkara-perkara yang batalkan puasa. Lepas dia berniat tu, dia nak makan ke, dia nak minum ke, dia nak bersama dengan isteri dia ke, dia nak korek hidung ke, dia nak korek telinga ke, nak buat benda sekalipun, kan? Tak membatalkan niat dia untuk hari esok. Yang membatalkan niat dia untuk hari esok ialah dia menafikan niat dia tadi. Dia dah niat dah, kan, sahaja aku puasa esok hari kerana bulan Ramadan, kan, contohnya lah. Lepas tu lepas selang beberapa minit dia kata tak nak dah puasa esok hari. Niat tu membatalkan niat dia tadi. Adapun melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dia makan ke, dia minum ke, itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Tidak menjejaskan niat dia, niat malam hari itu untuk hari esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul, sama-sama Fatimah, Puan Fatimah Syafi'i. Ya, apa ni? Baru saya tahu bagi perempuan yang telah berniat puasa sebulan dan dia datang haid dalam bulan puasa adalah wajib baginya untuk berniat puasa semula sampai haid. Lebih selamat dan lebih baik. Memang lebih selamat dan lebih baik, bahkan wajib. Memang wajib untuk kita berniat setiap hari. Kita kena berusaha juga wajib, kita kena juga berniat setiap hari. Kerana berdasarkan qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Adapun niat sebulan itu ialah untuk berjaga-jaga. Untuk berjaga-jaga. Niat setiap hari perlu juga, wajib. Niat sebulan tu terus adalah untuk berjaga-jaga. Kalau sengaja meninggalkan niat malam hari kerana dia nak kerana dia dah berniat puasa sebulan, kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, dia batal puasa dia. Batal puasanya. Dia kena juga niat setiap hari. Puasa niat puasa sebulan itu hanya berjaga-jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi itu masalah niat puasa fardu. Macam mana pula kalau niat puasa sunat? Apakah beza dia? Masuk waktunya daripada terbenam matahari dan berterusan sehingga tergelincir matahari ataupun gelincir matahari. Masuk waktu zuhur. Dan tidak diwajibkan tabyid. Jadi ini ialah keluasan dalam puasa sunat. Keluasan dalam puasa sunat. Boleh berniat untuk berpuasa sehingga zawalus syams, sehingga gelincir matahari. Bilakah gelincir matahari? Waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Tetapi ada syarat. Jangan pula, kan, nak puasa sunat hari ni, boleh niat sampai waktu zuhur. Dia pun pergi sarapan dulu, makan canai, minum teh tarik, kan. Pergi mengetel dulu, makan puas-puas, lepas tu nak niat sebelum zuhur. Tak boleh gitu. Dia memanglah asalnya ialah kena niat juga pada waktu malam, tapi pada puasa sunat dia diberi keluasan untuk berniat sehingga gelincir matahari. Apakah syarat dia? Syarat dia ialah selepas waktu subuh itu, dan selepas waktu subuh itu dia tidak melakukan perkara-perkara yang batalkan puasa. Dia tidak melakukan perkara-perkara yang batalkan puasa. Kalaulah lepas
kalaulah lepas waktu subuh tu dia dah makan, dia dah minum, dia dah buat perkara-perkara yang batalkan puasa, lepas tu dia nak berniat untuk puasa, sebabkan dia kata masa untuk berniat puasa sunat sehingga waktu zuhur tu tak boleh, tak sah. Itu tidak sah. Kalaulah dia melakukan perkara-perkara yang batalkan puasa selepas masuk waktu subuh, dia tak boleh lagi untuk berniat puasa sunat pada hari itu. Faham Harap fahamlah. Harap faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Harap faham. Kenapa beza pula? Sedangkan hadis Rasulullah SAW, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Ini mengatakan puasa keumuman hadis ini seolah-olah menunjukkan bagi semua puasa, sunat ataupun wajib. Sepatutnya sunat pun kena tabyitun niyah lah. Sepatutnya sunat pun kena memalamkan niat lah. Kenapa pula ada perbezaan kat sini puasa sunat dengan puasa wajib? Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang lain. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang lain. Yang di mana saya ringkaskan yang hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada satu hari Rasulullah SAW pergi ke rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, hal indakum min syai'in? Adakah kamu, kan, wahai Aisyah, mempunyai sesuatu, itu makanan? Kemudian apakah jawab Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha? Jawab beliau, tidak, la. Maksudnya tak ada makanan untuk dimakan. Kemudian apakah balas Rasulullah SAW? Rasulullah SAW membalas, inni idzan asum. Inni idzan asum. Sesungguhnya aku, kalau begitu, sesungguhnya aku berpuasa. Jadi ini menunjukkan apa? Yang pertama menunjukkan Rasulullah SAW berpuasa, berniat untuk berpuasa pada siang hari. Berniat untuk berpuasa pada siang hari. Dan juga ini juga menunjukkan bahawasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rasulullah SAW boleh berniat pada sebelum daripada gelincir matahari, kalaulah sebelum itu tidak melakukan perkara-perkara yang batalkan puasa. Kemudian pada hari lain pula, kan, sama juga Rasulullah SAW datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga soalan yang sama, a'indakum syai'un? Adakah kamu mempunyai sesuatu untuk dimakan? Kemudian apakah jawab Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha? Jawab beliau, na'am, ya, ada makanan. Lepas tu apakah balas Rasulullah SAW? In idzan uftiru wa in kuntu faradtu sauma. Kalaulah begitu, aku tidak berpuasa, walaupun sebelum itu aku sudah berniat untuk berpuasa. Ini ada hukum yang lain, menunjukkan hukum yang lain, iaitu orang yang puasa sunat boleh membatalkan puasanya. Berbeza dengan puasa wajib. Berbeza dengan puasa wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Faham Jadi kat sini ada menunjukkan perbezaan lah, kan. Kalaulah orang tu dia tak tahu, dia Allahumma salli ala Muhammad, dia tak biasa dengan perkara ini, dia melihat seolah-olah dua hadis ini bertentangan. Satu mengatakan kena memalamkan niat, yang kedua pula menunjukkan Rasulullah SAW berniat ketika siang hari. Jadi ulama telah menjawab yang hadis yang pertama itu yang menyuruh umat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memalamkan niat, itu ialah bagi puasa yang wajib. Adapun yang hadis yang kedua ini, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Aisyah dan juga tanya ada tak nak benda nak makan, kemudian Sayyidina Aisyah kata tidak, dan juga barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat untuk puasa. Ini ialah bagi puasa yang sunat. Ini adalah bagi puasa yang sunat. Sebab akan biasalah selalunya perkara-perkara yang sunat ini dia ada lebih keluasan hukum berbanding dengan perkara-perkara yang wajib. Untuk menyenangkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam beramal. Jadi dah tahu senang ni, insya-Allah lepas ni bolehlah kita sama-sama memperbanyakkan amalan sunat. Sebab kita tengok memang ada selalunya hukum Allahumma salli ala Muhammad, selalunya ibadah yang sunat ini lebih ringan berbanding dengan ibadah yang wajib. Contohnya macam ibadah contohnya macam solat wajib, kan, mesti berdiri dan juga lain-lain. Adapun ibadah solat sunat, kan, boleh duduk, kan, boleh mengiring walaupun mampu untuk berdiri. Jadi ini menunjukkan perbezaanlah. Selalunya ibadah sunat, dia ibadah wajib dia lebih
berat hukumnya ataupun lebih ketat hukumnya berbanding dengan ibadah yang sunat. Kerana apa? Kerana gesaan untuk memperbanyakkan melakukan perkara yang sunat. Cuma kita zaman sekarang ni kan tahu je sunat, tak apalah. Kan, sunat je kan? Sunat je kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini satu cara pemikiran yang harus kita ubahlah. Satu cara pemikiran yang kita harus ubah. Walaupun perkara itu sunat, kita kena berusaha juga untuk mengejar dia. Jangan hanya mencukupi dengan perkara yang wajib. Kalau kita tinggal perkara yang sunat, kita cuba untuk menimbulkan rasa menyesal dalam hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana kita telah terlepas benda yang besar. Kerana kita telah terlepas ganjaran dan juga perkara yang baik. Jadi sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang muslim, kan, sebagai orang yang yang ingin menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Okey. InsyaAllah lepas ni bab yang seterusnya tentang sunat-sunat puasa dalam Ramadan. Nantilah insya-Allah. Cuma nak katakan walaupun perkara itu sunat, kita kena berusaha juga untuk mengamalkannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kemudian niat puasa, jadi itu niat puasa sunat dan juga niat puasa fardu. Kemudian saya sambung pula, niat puasa fardu wajib ditentukan ataupun dalam bahasa Arab dia ta'yin. Seperti puasa Ramadan atau puasa kafarah atau puasa nazar atau puasa qada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi puasa-puasa yang wajib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puasa-puasa yang wajib dia disyaratkan untuk ta'yin. Dia disyaratkan untuk ta'yin, iaitu menentukan puasa apa yang diingin lakukan. Puasa apa yang diingin lakukan. Kan? Sebabkan puasa wajib ni banyak. Kan, kita dah bincangkan pada bab yang berapa? Bab yang kedua. Kan, mengenai puasa yang wajib. Puasa yang wajib ada berapa? Puasa yang wajib ada 6. Kan? Jadi ada 6 jenis puasa yang wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada 6 puasa yang wajib. Jadi apabila seorang itu dia hendak berpuasa puasa yang wajib, dia kena tentukan dia nak puasa apa. Contohnya nanti ketika kita dah sampai bulan Ramadan nanti, kita kena tentukan bahawasanya kita nak puasa Ramadan. Sahaja aku puasa di bulan Ramadan, ataupun sahaja aku puasa wajib bulan Ramadan. Contohnya lah. Atau puasa Ramadan cukuplah. Sebagai apa? Supaya kita tentukan kita nak puasa esok ni ialah puasa Ramadan, bukannya puasa yang lain. Kalaulah contohnya ada individu-individu kan yang ingin untuk qada puasa sekarang ni, dia kena tentukan kan, aku nak puasa qada kan. Kalau dia nak tunaikan nazar, aku nak puasa nazar contohnya. Nanti kita akan jelaskan nanti. Ataupun dia nak puasa kafarah, aku puasa kafarah macam tu. Jadi dia kena tentukan apakah jenis puasa yang dia ingin lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup tentukan itu. Kan, nak puasa Ramadan, sahaja aku puasa Ramadan. Nak puasa kafarah, sahaja aku puasa kafarah. Nak puasa qada, sahaja aku puasa qada. Tak perlu lebih-lebih lagi. Sahaja aku puasa qada tahun 2002 kerana ni. Tak, itu bukan, itu tak disunatkan. Itu tak disunatkan. Kan? Cukup sahaja aku puasa qada. Walaupun puasa qada dia banyak. Walaupun puasa qada dia pada tahun-tahun yang berbeza contohnya. Kan? Contohnya macam dia ada 5 hari puasa qada 2 tahun sebelum ni, dia ada 5 hari puasa qada tahun sebelum ni. Jadi dia ada 5 hari pada 2 tahun yang berbeza. Adakah dia perlu spesifikkan tahun yang mana satu? Tak perlu. Tak perlu spesifikkan tahun yang mana satu. Cukup dia berniat sahaja aku puasa qada. Tak perlu nak berniat apakah tahun ni ke apakah itu, tak payah. Baik, faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup dengan kita ta'yinkan jenis itu. Baik, bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
itu niat puasa fardu, iaitu kita perlu ta'yin, kita perlu tentukan apakah jenis puasa yang kita mahu puasa. Adapun niat puasa sunat, saya akan baca kat sini. Tidak wajib ta'yin kecuali jika puasa tersebut terikat dengan waktu seperti puasa Arafah pada pendapat yang mu'tamad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini niat berpuasa sunat. Tidak wajib untuk ta'yin. Tak wajib untuk ta'yin. Nak contohnya lah, sekarang tak boleh lah, sekarang ni dah masuk separuh akhir Syaban. Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada bulan Zulqa'dah kan, atau Zulqa'dah, dia nak puasa sunat sahaja. Dia nak perbanyakkan puasa sunat. Dia pun saja aku puasa sunat esok cukup. Saja aku puasa sunat esok cukup. Tak perlu saja aku puasa sunat Isnin ke, saja aku puasa sunat Selasa ke, saja aku puasa sunat Rabu ke, tak payah. Kan, cukup dengan saja aku niat puasa sunat. Puasa sunat ini boleh dilakukan pada bila-bila masa, selagi mana bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Tak perlu sebab yang spesifik. Tidak perlu sebab yang spesifik. Tak perlu tunggu Isnin baru nak puasa, tak perlu nak tunggu Khamis baru nak puasa, tak perlu nak tunggu Syawal kena puasa 6 bulan Ramadan, 6 hari bulan Syawal. Kan, tak perlu tunggu hari Arafah ke, hari Ashura ke, Tasu'a ke, tak perlu. Kan, baguslah kita nak puasa pada hari tersebut. Tapi kalau kita nak lakukan amalan berpuasa, tak kisah. Selagi mana hari tersebut bukannya hari yang diharamkan untuk berpuasa, kita boleh berpuasa. Dan juga tak perlu nak ta'yinkan. Tak perlu nak tentukan apakah puasa sunat yang kita ingin lakukan. Contohnya macam hari tu esok nak berpuasa, dan juga esok tu bukannya hari yang diharamkan, contohnya lah. Jadi dia boleh terus saja aku niat puasa esok. Cukup. Tak perlu nak spesifikkan. Kecuali kat sini ada istisna ataupun ada pengecualian. Musannif meletakkan pengecualian, kecuali jika puasa tersebut terikat dengan waktu, iaitu puasa orang panggil apa? Naflun muaqqat. Sebabkan ni pembahagian lah, iaitu puasa yang ada waktu. Puasa sunat yang ada waktu yang tertentu. Kan, puasa hari Arafah, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Puasa Ashura, puasa Tasu'a. Jadi ini ialah contoh-contoh puasa yang terikat dengan waktu, naflun muaqqatun, kan. Jadi ketika itu perlu ta'yin, kan, perlu ta'yin. Dia kata apa? Seperti puasa Arafah pada pendapat yang mu'tamad. Pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, kalaulah puasa itu naflun muaqqat, iaitu puasa sunat yang ada tempoh-tempoh yang tertentu, Allahumma salli ala Muhammad, ketika itu dia perlu ta'yin. Kalaulah contohnya esok hari Arafah, sahaja aku puasa hari Arafah. Esoknya Ashura, sahaja aku puasa hari Ashura. Esok Tasu'a, sahaja aku puasa hari Tasu'a. Contoh. Supaya nak dapat fadilat puasa hari tersebut. Ini pendapat yang mu'tamad. Kenapa dia kata ini pendapat mu'tamad? Sebab ada pendapat yang tak mu'tamad. yang mengatakan tak perlu untuk menspesifikkan juga hari tersebut. Walaupun dia contohnya esok hari Arafah, walaupun dia hanya niat puasa sunat tanpa sebut hari Arafah, tanpa menentukan hari Arafah, dia dapat juga pahala puasa hari Arafah. Tapi ini pendapat yang tidak mu'tamad. Ini pendapat yang tak mu'tamad. Tak silap saya, beberapa imam sahaja yang mengatakan sunat begini. Kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan, seperti yang disebut sini kan, seperti Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Ramli rahimahullah, kan, Imam Syarqawi. Banyak jugalah. Banyak juga imam-imam ataupun ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan tak perlu ta'yin. Kan, tapi ini bukannya pendapat yang mu'tamad. Jadi untuk lebih berjaga-jaga, untuk kita beramal dengan pendapat yang lebih kuat dan juga lebih insya-Allah lagi dekat lagi dengan Al-Quran dan Sunnah, kita ta'yin jugalah. Kan, kita ta'yin juga insya-Allah. Baik. Lebih elok insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Perlu tak niat fardu? Perlu tak niat fardu? Kan? Contohnya macam nawaitu shaum ramadhana fardhan contohnya. Ataupun nawaitu fardhu shaum ramadhana contohnya.
sahaja aku puasa Ramadan fardu. Perlu tak niat fardu tu? Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Tak disyaratkan. Tak disyaratkan. Sebab kan tahu dah kalau niat Ramadan, kalau puasa Ramadan ni fardu lah, tak ada hukum lain dah. Jadi tak perlu untuk niat fardu. Tak perlu untuk niat fardu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Kemudian niat puasa fardu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita balik pada niat puasa fardu. Tidak harus ataupun haram menghimpunkan antara dua puasa fardu pada satu hari. Tak boleh untuk kita menggabungkan niat fardu, dua niat fardu contohnya, bagi satu hari. Tidak harus dan juga haram. Tak sah. Tak dikira. Kan? Tak dikira pun puasa tersebut. Contohnya apa? Contohnya macam satu hari tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berniat untuk puasa qada dan juga puasa kafarah sekaligus digabung. Ataupun niat puasa qada dan juga puasa nazar contohnya sekaligus. Tak boleh menggabungkan antara dua niat fardu untuk satu hari. Tak harus, dan maksudnya diharamkan. Diharamkan. Ini bagi niat puasa fardu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian niat puasa sunat harus menghimpunkan antara dua puasa sunat atau lebih dengan satu niat. Harus menghimpunkan dua puasa sunat. Contohnya macam dia ada dua puasa sunat, dia nak himpunkan satu hari supaya dapat dua-dua fadilat. Apakah hukum dia? Hukum dia ialah boleh, tak ada masalah. Dan juga dianjurkan. Moga-moga dapat dua-dua fadilat tersebut. Contohnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang puasa pada 15 Syaban pada 15 Syaban yang dah lepas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak dapat dua. Afwan. Ya, sila-sila. Contohnya contoh lain lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya macam contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah hari Arafah jatuh pada hari Isnin contohnya. Contohnya lah, saya tahu lah hari Arafah tahun ni jatuh pada hari apa. Contohnya lah, hari Arafah jatuh pada hari Isnin. Dan juga dia nak dapat dua-dua fadilat, fadilat puasa hari Arafah dan juga fadilat puasa hari Isnin, dia boleh gabungkan niat. Sahaja aku puasa sunat hari Isnin dan juga puasa hari Arafah. Kan? Jadi digabungkan niat itu untuk satu hari supaya apa? Supaya dapat fadilat dan juga pahala bagi puasa kedua-dua hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang penting niat ni. Kan? Memang sangat-sangat penting tentang bab niat ini. Walaupun dia perkara yang kecil, kan? Dia perbuatan hati, tetapi fadilat dia dan juga ganjaran dia amat besar. Kalau seorang itu dia tahu cara untuk berniat, maka banyaklah fadilat dan juga banyaklah ganjaran yang dapat. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu penting, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian selesai mengenai perbezaan antara niat puasa fardu dan juga niat puasa sunat. Kemudian ada lagi syarat mengenai niat puasa sunat. Apa kata penulis? Sah untuk berniat bagi puasa sunat selepas terbit fajar dengan dua syarat. Orang yang nak puasa sunat, dia nak niat puasa sunat selepas terbit fajar, maksudnya kata apa? Lepas daripada waktu subuh, sebelum daripada gelincir matahari, ada dua syarat dia perlu penuhi. Apakah syarat pertama? Hendaklah berniat sebelum gelincir matahari, iaitu masuk waktu zuhur. Hendaklah berniat sebelum gelincir matahari, iaitu sebelum masuk waktu zuhur. Jadi kalau orang tu dia nak berniat, dia nak niat puasa sunat dan juga dia tidak berniat pada malam semalam, ketika itu dia boleh berniat selepas terbit fajar, tapi mestilah dilakukannya sebelum daripada gelincir matahari, sebelum daripada zawalu asyams. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua ialah tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sehingga waktu dia berniat puasa. Ini syarat yang kedua. Jadi dia tak niat pada malam semalam, dan juga dia nak puasa sunat dan baru nak niat pada selepas daripada waktu subuh. Boleh, tak ada masalah, tapi dia jangan lakukan perkara-perkara yang batalkan puasa selepas masuk waktu subuh. Kalaulah dia sudah melakukan perkara yang batalkan puasa selepas masuk waktu subuh dan juga baru nak berniat puasa sunat, ketika itu niat tersebut tidak sah. Niat tersebut tidak sah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini pentinglah bagi orang yang ataupun orang yang gemar untuk melakukan puasa sunat. Dan juga bagi orang yang baru nak berjinak-jinak pun silakan. Boleh beramal juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Jadi apakah niat yang sempurna? Okey, jadi sebelum saya masuk pada niat yang sempurna, jadi apakah yang perlu kita niat? Dua perkara sahaja. Apakah yang, benda yang kita berniat, kena berniat? Dua perkara sahaja. Iaitu kita berniat fa'il ataupun perbuatan berpuasa itu, dan juga ta'yin kalau apa ni, kalau afwan, kalau puasa fardu. Jadi contohnya macam orang tu dia nak berpuasa Ramadan, dia nak berniat untuk puasa Ramadan, cukup dia berniat nawaitu shauma Ramadan. Kan? Esok hari, ghadan contohnya. Kan? Ataupun dalam bahasa Melayu dia, sahaja aku puasa Ramadan, esok hari, cukup. Ini ialah niat yang paling pendek. Ini ialah niat yang paling pendek, cukup untuk cukuplah yang mencukupi untuk niat esok hari. Gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau nak niat yang lebih sempurna, kan kat sini penulis ada beritahulah apakah niat yang sempurna, melafazkan dengan kehadiran di dalam hati. Jadi ini kita kena tahu jugalah, niat ini adalah dalam hati. Niat ini adalah dalam hati. Adapun melafaz niat, hukumnya sunat. Jadi kalau orang tu dia nak melafazkan niat, dia kena pastikan hati dia tidak leka. Dia kena pastikan hati dia tidak leka. Jangan lafaz niat, hati tengah fikir benda lain. Kalau nak lafaz niat, hati kena ikut sekali. Kan? Sebabkan yang pentingnya ialah niat di hati. Adapun melafazkan niat ini adalah untuk membantu hati berniat. Kan? Sebab itulah ulama Asy-Syafi'iyah meletakkan hukum sunat pada melafazkan niat. Kan? Liusa'idul lisanu al-qalba. Untuk liusa'idul lisanu al-qalba. Untuk menolong, untuk lidah menolong hati untuk berniat. Jadi walaupun kita disunat, kita selalunya orang Malaysia lah, orang Melayu lah kat Malaysia, diajar untuk melafazkan niat berpuasa, tak ada masalah, sunat hukum dia. Tapi pastikan hati jangan leka, hati pun kena turut berniat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila berniat juga ada pahala ke ustaz? Memang ada pahala. Kan, sebab dia ibadah. Kan? Kan? Memang ada pahala pun. Kan? Berniat pun ada pahala lah sebabkan dia ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ikut apa yang Allah SWT perintahkan, Rasulullah SAW mengajar, itu dah pahala. Kan? Kerana Rasulullah SAW kata innamal a'malu binniyat, kita ikut. Okey. Beribadah kena berniat. Jadi puasa pun kena niat lah. Jadi pun kita berniat. Jadi insya-Allah dengan niat kita niat ketika berniat tu kita niat ketika berniat tu untuk mematuhi perintah Allah SWT dan juga untuk beramal dengan apa diajarkan oleh Rasulullah SAW, insya-Allah dapat pahala juga. Baik. Jadi melafazkan niat dengan kehadiran di dalam hati. Apakah niat puasa sempurna? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati bukan sanata, lillahi ta'ala. Apakah terjemahan dia? Sahaja aku berpuasa esok hari menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Adapun kalau nak lebih senang, nawaitu shauma ghadin an fardhi Ramadan, cukup. Sahaja aku puasa esok hari puasa Ramadan, cukup lah. Sahaja aku puasa Ramadan esok hari, cukup. Kan? Itu dah mencukupi. Adapun fardhan, ada apa lagi, hadhihi sanah lillahi ta'ala, ini semua sunat sahaja. Ini semua sunat sahaja. Tak ada masalah nak buat. Dia anjurkan untuk beramal dengannya, dengan moga-moga dapat pahala sunat. Tapi kalau nak senang, nak mudah, kan, boleh sahaja berniat dengan bahasa Melayu, kan, bukannya syarat pun dengan bahasa Arab. Sahaja aku puasa Ramadan esok hari, cukup. Baik, faham ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian rukun yang kedua, ni baru rukun pertama ni. Panjang dah. Kan? Ni baru rukun pertama, iaitu berniat. Tapi sebenarnya banyak syarat-syarat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah rukun yang kedua?
meninggalkan semua perkara yang membatalkan puasa. Dalam keadaan ingat, boleh membuat pilihan, tidak pula jahil yang diuzurkan. Rukun yang kedua ialah tarku jami'il mufattirat, meninggalkan sekalian perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa? InsyaAllah pada siri yang akan datang. InsyaAllah pada siri yang akan datang. Nak tahu apakah perkara yang membatalkan puasa? Siri yang akan datang, insyaAllah. Baik. Kemudian siri yang datang 47. Kita baru 44. Jadi jangan tinggallah satu siri pun. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi rukun yang kedua ialah meninggalkan perkara-perkara yang batalkan puasa. Nak tahu perkara yang batalkan puasa nanti. Jangan nak tanya sekarang boleh, tapi kalau nak lebih spesifik nanti. Baik. Jadi kita kena tinggalkan perkara yang batalkan puasa. Macam mana? Dalam keadaan yang ingat. Zakiran. Maksudnya kita tinggalkan tu dalam keadaan kita ingat kita sedang berpuasa. Adapun kalau kita membuat perkara yang batalkan puasa dalam keadaan lupa kita puasa. Kan? Pagi-pagi bangun, turun ke dapur, minum air, haus, makan sikit. Kan? Lepas tu orang jumpa, puasa tak ini? Lah puasa tak ini? Jadi, kalaulah membuat perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan tak ingat, bukan dalam keadaan ingat, ketika itu tak membatalkan puasa. Ketika itu tidak membatalkan puasa. Hafizakumullah, amin wa iyyakum ya Abul Hasan. Baik. Jadi kena dalam keadaan ingat. Jadi kalau seorang itu dia membuat perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat bahawa dia sedang berpuasa, maka puasa dia batal. Kalau dia membuat perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan lupa, kan, dia lupa dia berpuasa, ketika itu tak membatalkan puasa. Ni penting. Boleh membuat pilihan. Maksudnya apa? Maksudnya tidak dipaksa. Kalaulah seorang itu dia dipaksa untuk membatalkan puasa, ada orang acu pistol kat dia, acu pisau dekat dia, dia kata, kalau kau tak batalkan puasa, aku cocok engkau, aku tembak engkau, aku bunuh engkau. Lepas tu dia pun batalkan puasa dia disebabkan paksaan tersebut, maka ketika itu tak batal puasa dia. Ketika itu tidak batal puasa dia, kerana dia membatalkan puasa dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa. Kalaulah dia membatalkan puasa dalam keadaan tak terpaksa, boleh membuat pilihan, ketika itu barulah batal puasa dia. Adapun paksa juga, tak paksa main-main je. Kan? Paksa main-main je. Ada orang budak kecil 5 tahun cakap dekat orang umur 20 tahun, kalau pakcik tak batalkan puasa, saya pukul pakcik. Lepas tu dia batalkan puasa. Sebab apa? Oh, ada orang paksa. Itu kan paksaan. Itu bukan paksaan. Paksaan ini ialah kita tak ada pilihan dah. Kan? Kalau tak buat benda tu, mati contohnya. Ketika itu barulah kalau kita melakukan perkara yang batalkan puasa, tak batal puasa, kerana kita dalam paksaan, bukannya kerana pilihan kita. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tidak pula jahil yang diuzurkan. Tidak pula jahil yang diuzurkan. Maksudnya, kalaulah seseorang itu dia melakukan perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan dia jahil yang diuzurkan, maka tak batal puasa dia. Persoalannya, apakah maksud jahil yang diuzurkan? Ulama mengatakan, ataupun ulama mentafsirkan maksud ini, jahil yang diuzurkan dua sebab sahaja. Jahil yang diuzurkan maksudnya syarak bagi keuzuran akan kejahilan tersebut dua sebab sahaja. Yang pertama ialah baru masuk Islam, kan? Baru masuk Islam, qaribu ahdihi minal Islam, dia baru masuk Islam. Yang kedua, dia membesar dekat tempat yang jauh dengan para ulama. Dua sebab ini sahaja yang dikatakan jahil yang diuzurkan. Yang pertama, baru masuk Islam. Dia masuk Islam 1 Ramadan. 2 Ramadan dia dah kena start puasa. Contohnya lah, dia start puasa kedua Ramadan. Dia tak tahu pula. Contohnya, bersama dengan isteri tu membatalkan puasa. Tak tahu. Sebab apa? Sebabkan dia baru masuk Islam. Jadi ketika itu, lepas dia bersama dengan isteri itu, adakah
batal puasa tak batal puasa, disebabkan dia jahil yang diuzurkan. Tak ada masalah. Kan? Sebabkan dia baru masuk Islam. Dan juga sebab yang kedua ialah dia membesar dekat tempat yang jauh dengan para ulama. Dia duduk mana? Duduk dekat tengah-tengah padang pasir. Tak ada internet. Dia duduk kat mana? Duduk dekat bukan tak ada internet sini orang duduk orang sini tak ada internet. Takutnya kru. Allahumma salli ala Muhammad. Orang tu duduk dekat tengah padang pasir, tak ada internet. Kan? Duduk dekat tengah-tengah hutan, tak ada internet. Nak internet kena panjat pokok. Kan nak dengar Ustaz Zahidrus ke, nak dengar macam Ustaz Abdul Somad ke, kan? Nak dengar pasal nak dengar live ni ke, kan? Dia tahu live 85, tapi kena naik pokok. Dia malas naik pokok, penat. Kan ada kerja lain contohnya. Dia membesar dekat tempat yang jauh daripada para ulama. Dia tak tahu tentang perkara-perkara yang batalkan puasa. Ini barulah jahil yang diuzurkan. Adapun kalau jahil yang tak diuzurkan seperti apa? Orang tu duduk kat Malaysia. Malaysia tak ada. Duduk kat kita siapa tu? Duduk kat Malaysia. Duduk pula dekat kawasan yang apa ni, orang ramai, bukan yang dekat tengah-tengah hutan. Ada je masjid dekat dengan dia. Ada ustaz dekat masjid tu. Dia ada internet. Dia tahu tentang live FB ni. Apa lagi? Kan? Ada je dia belajar dekat sekolah rendah. Tapi dia masa belajar, dia main. Contohnya lah. Ada dia pergi kat sekolah menengah SMK, belajar pendidikan agama Islam. Lepas tu kata, tak tahulah kulit telinga batalkan puasa contohnya. Tak tahulah apa contohnya lagi. Tak tahulah masukkan benda dalam rongga batalkan puasa. Tak tahulah makan tu batalkan puasa. Ini jahil yang tak diuzurkan. Batal juga puasa dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi, sambung lagi sikit kitab ni. Masa tinggal sikit lagi. Tidak batal puasa jika berbuka kerana lupa atau dipaksa. Tadilah macam tadi. Tidak juga batal bagi orang jahil yang diuzurkan kerana kejahilan dia. Apakah jahil yang diuzurkan? Jahil yang diuzurkan adalah salah satu daripada dua perkara. Yang pertama, orang yang hidup jauh daripada ulama, dan juga yang kedua ialah orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru memeluk Islam. Dua golongan ini sahaja yang diuzurkan kejahilannya. Adapun orang yang dah lama masuk Islam, lahir Islam, kan, duduk pula dekat Malaysia, duduk pula dekat tempat-tempat yang banyak kuliah agama, ada internet dan juga lain-lain, kalaulah dia jahil, maka kejahilan itu ialah atas kecuaiannya sendiri. Kejahilan itu adalah atas kecuaiannya sendiri. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu ialah fardu ke atas setiap orang Islam. Setiap orang Islam, muslim. Muslim dan muslimah. Kan? Jangan dengan muslim, muslim ni dia belajar bahasa Arab. Muslim ni laki. Jadi muslimah tak payahlah. Muslimah mengena juga. Laki dan perempuan. Kan? Walaupun kata muslim situ, tapi sebenarnya dia merangkumi muslimah juga. Jadi semua wajib untuk menuntut ilmu. Lagi-lagi perkara yang berkaitan dengan hidup dia, dengan ibadah yang dia akan lakukan. InsyaAllah, kan, ramai orang akan mampu untuk puasa pada tahun ini. Jadi dia kena menimba ilmu tentang puasa. Walaupun dia dah ikuti darah-darah yang sebelum ni, dia kena ikuti juga supaya dapat mengulang kaji dan juga dapat refresh balik dia punya maklumat. Tiada manusia yang terlepas daripada lupa dan juga lalai. Jadi ini adalah usaha kita lah. Kan, tahniah buat orang-orang yang mengikuti live kita ni. Inilah usaha kita untuk kita memperbaiki amalan kita. Kan, kalau kita tersilap juga, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita kerana kita sudah berusaha. Kan, jadi tahniah, kan, dan juga terima kasih kepada muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti secara langsung FB pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, hari ini dapat lama sikit, 95. Sebab apa? Sebabkan malam ini kita ada bicara eksklusif. Bicara yang istimewa. InsyaAllah malam ni pukul 8 malam kita akan bersama dengan tetamu daripada jauh. Tetamu dari Gaza, daripada bumi Gaza.
orang Palestin, bukannya orang Melayu. Orang Palestin sendiri, kan? Nak dengar saya cakap pasal Gaza, tak tahu pula saya bukannya orang Palestin. Saya tak tahu apa yang dihadapi oleh diorang. Jadi kita akan bawa tetamu yang khas, bicara eksklusif, kan, bersama dengan tetamu daripada Gaza, iaitu Encik Muhammad Yusof Hasna, Wakil Iltizam Relief Society di Gaza. InsyaAllah sedekah Ramadan nanti pada tahun ini di Gaza akan dikendalikan, akan diwakilkan kepada beliau. Jadi kita nak tahu apakah kesengsaraan orang Gaza, apakah cabaran mereka, macam mana Ramadan di Gaza. Nak dengar orang Arab cakap, boleh juga kan? Nak dengar orang Arab cakap, kan, sama-sama mengikuti live pada malam ini pukul 8 malam di Facebook Iltizam Relief Society. InsyaAllah. Terima kasih kepada yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.